Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan juga yang paling besar adalah hidup anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita memahami hidup ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji-puji bagi Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala sentiasa memuji asyik pada dirinya sendiri. Dia yang tahu memuji dia. Seluruh sekalian alam ini yang Allah tajalikan, yang Allah ciptakan, memuji kepada Allah tidaklah sama seperti mana Allah itu dia memuji dirinya sendiri. Jadi apa saja puji-pujian daripada makhluk adalah tidak sama. Kalau kita memuji kepada Allah, maka tidak sama seperti Allah memuji dirinya sendiri. Kenapa tidak sama? Sebab Allah yang tahu memuji dirinya. Jadi kalau kita dah kenal diri, kenal Allah, yang memuji Allah tu siapa? Allah. Jadi kalau kita kata Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, sebenarnya siapa yang memuji diri siapa? Pandai. Maknanya Allah lah yang memuji dirinya. Jadi kita sudah mengetahui bahawasanya kita tidak memiliki hidup. Baru kita boleh faham. Tapi kalau selagi kita rasa kita ada hidup, kita boleh buat suka hati kita puji Allah, mana kita tak memahami. Hidup tu bukan kepunyaan kita. Tapi kalau kita memahami, kita kenal diri, kenal Allah, hidup ini kepunyaan Allah. Jadi bila kita memuji, siapakah yang memuji itu? Tak lain, dialah yang Allah lah memuji dirinya sendiri. Jadi maka itu kita akan dapat, di situlah tempat yang dikatakan yang paling nikmat. Bila kita mengetahuinya gitu. Bukan makna kita buat gitu, habis tak ada apa. Bukan tak ada apa. Kita akan merasa di situlah sebenarnya puji yang betul-betul puji yang betul-betul puji. Yang mana dialah yang berhak memuji diri. Sebab semua ni adalah menunjukkan keberadaan yang ada hanyalah diri dia. Jadi tentu apa saja yang di langit dan di bumi itu memuji, berzikir kepada Allah, sebenarnya menunjukkan Allah tu yang memuji dirinya sendiri. Asal dia nak menceritakan atas diri, habis-habis lagi. Dialah yang memuji atas dirinya sendiri. Jadi adakah kita nampak nyata tiada yang lain melainkan la ilaha il, semuanya tidak ada, yang ada hanya itu, nama dia penyaksian dan juga keyakinan.
ataupun kita meyakini setiap apa pun yang daripada awal akhir sampai bila-bila yang berlaku adalah yang melakukannya tidak lain adalah Allah. Sebab itu semua ciptaan Allah, pencipta Khalik itu tadi menciptakan di atas kekuasaan pentadbiran dia. Dia tajalikan Nur Muhammad, dia tajalikan daripada Nur Muhammad tu malaikat-malaikat, Lauh Mahfuz, syurga, neraka. Semuanya terjadi daripada Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad daripada dirinya. Jadi nak menyatakan tadi dirinya, dia nyatakan Nur Muhammad. Nur Muhammad zat lah dirinya tadi. Diri dia. Diri Allah tu tadi. Bukan nama Allah ya. Itu nama belum komplit lagi. Di sebalik nama tu ada sifat. Sifat dirinya tu tadi adalah Hayyu al-Hayy, hidup maha hidup. Jadi dia jadikan segala yang hidup tu, Nur Muhammad hidup, semua dia jadikan tu menunjukkan dia yang bukan ada banyak. Faham tak? Tu. Jadi bila kita tak faham konsep mengenal diri, mengenal Allah, kita rasa macam benda tu ada banyak. Celarulah hidup kita. Sedangkan kita, kalimat kita adalah la. Kita ni adalah tak ada. La. Ilah Tuhan pun tak ada. Semua tak ada. Sifat pun tak ada. Afal pun tak ada. Apa pun tak ada. Semuanya tak ada. Yang ada hanya Allah dirinya tu tadi. Bukan sekadar nama Allah tu. Diri, alif, lam, ha, zat, sifat, asma'af. Keempat-empat tu dia. Meliputi, jangan dicari zat tu. Sebab tidak boleh umpamakan. Tapi dia nyatakan tadi jelas. Apa yang dia nyatakan? Dinyatakan dirinya tu tadi adalah dia mentajalikan hidup. Dan kita janganlah merasa hidup tu kepunyaan kita. Maka kita tak akan mengenali dia. Kalau kita menyaksikan betul-betul hidup ni kepunyaan dia dan dia yang tahu menyusun, baru kita tahu bahawasanya. Tapi selagi kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita rasa kita ada, Allah ada, yang lain ada, semua ada. Itu maka tu kita akan dipertanggungjawabkan. Iqra' kitabah. Bacalah kitab kau nanti, apa yang kau tulis dalam kehidupan kau. Tapi kalau kau dah kenal diri, kenal Allah, tak dapat nak ditulis. Sebab apa? Itu semua kita meyakini itu semua adalah aturan Allah. Maka dia tulis dengan tinta yang berunsur cahaya. Dia tulis juga, bagi kitab kat kita juga, tapi berbentuk cahaya. Untung tak? Untung. Bukan tak dibagi. Qra' kitab apa? Bacalah kitab kau, tapi kita nak baca cahaya. Sebab kita di dunia lagi, kita dah hilangkan diri kita. Tinggal cahaya dia aja. Ya. Jadi cahaya dia malaikat tak dapat tulis, dia tahu cahaya jelah. Sebab dia hidup di dunia lagi, dia dah bersama dengan Allah. Makna bersama tu bukan Allah duduk sebelah dia, bukan. Bersama tu maksud saya tak ada lagi rasa kedirian dia. La ilaha hilang. Bukan hilang, dah memang sebenarnya dia dah kenal, kita mana ada. Kalau kita dah betul-betul kenal, kita ni tak ada lah. Tu bahasa itu Allah suruh kalimat yang mulia sekali mula-mula. La ilaha illallah. Seluruh Nabi-Nabi daripada Nabi Adam, 124,000 Nabi sampai Rasulullah SAW, semuanya bawa mula-mula mesti la ilaha illallah. Tak ada. Dia orang ni Nabi-Nabi Rasulullah SAW, para sahabat lagi pakar lah menghilangkan diri. Tak ada. Sampai kat kita ni ilmu ni dah jadi asing. Dah jadi pelik. Bila pelik pula tak apa lagi. Dia katanya sesat, tak betul. Ya Allah wa na'udzubillah. Jadi asing Rasulullah kata. Akan jadi kembali asing pula. Mula-mula aku datang Rasulullah kata, aku bawa ni orang anggap asing. Pelik yang Muhammad ni, apa ajaran dia bawa. Pelik ni. Sesat ni. Tapi bila Rasulullah dah kembangkan, jadi semua pula yang berjaya kan. Ikut kan. Benda ni yang aslinya. Maka Nabi pun bagi tahu. Bila dah ramai berbondong-bondong masuk agama Allah, nampak kebenaran Allah,
Rasulullah SAW bagi tahu akan datang kembali, akan asing kembali. Sebab apa? Dia dah asing. Orang yang dianggap asing tu beruntung. Rasulullah kata, beruntunglah orang yang dianggap asing. Dia terus, ibaratnya orang lain dah tak nak pakai jubah, tak ada apa dah, tak nak simpan janggut, tak nak ikut sunnah Nabi, dia masih kekalkan dalam keadaan semuanya dah pandang pelik pada dia. Macam Rasulullah mula-mula kan, pelik kan, dia teruskan juga. Rasulullah teruskan juga, macam mana beratnya tadi. Nabi kata, untunglah orang yang jadi biar kita mati dalam keadaan, biar orang anggap pelik, janji kita ikut sunnah Nabi, ikut ati Allah wa atiur, ikut taat perintah Allah, peduli apa zaman kita tak apa. Kita mantapkan. Buka. Depan sikit aja. Depan sikit bang. Ada pakcik ya pakcik. Bawah sini. Bawah. Tarik tu. Buka. Tu. Jadi keberuntungannya kita tadi. Apa? Terus lah. Keberuntungan kita ni tadi dianggap asing. Memang kita anggap dia pelik. Memang kita dianggap, dia kata kita ni bawa ajaran yang bukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu sekali dianggap. Dia kata bukan ni ajaran Allah Ta'ala ni. Dia sampai menyangka kita ni gitu. Dan dia kata saya tak faham lah siapa si Ajis ni cakap. Dalam dia punya talk dia tu, pembicaraan dia tu, daripada dia punya YouTube yang kita buka, tak faham apa benda nak disampaikan. Ada orang yang bercakap gitu. Dia cakap belakang-belakang kan. Lepas tu dia katalah, tak boleh cakap macam ni, tak boleh. Dia ajar kita. Dia ajar kita pula. Lepas tu saya cakap balik, engkau kenal tak diri engkau? Oh, saya tak ada belajar tu. La haula wala. Kalau dia nak ajar kita, kalau dia belajar kenal diri, kenal Allah, tak apa. Jadi gitu. Kita dianggap pelik bercampur dengan ada iri hati. Iri hati. Sebab dia tengok kita punya wajah ceria, kita rasakan bahagia dengan Allah. Walaupun kita bukan orang yang berada. Walaupun kita kena masalah macam mana pun, kita tetap kita rasakan dengan Allah SWT. Biar tak dapat yang lain ni tak apa, janji dengan kau. Ibarat gitu. Dia ada tersimpan, dia nampak sesuatu, tapi dia tak nak berterus terang. Dia ada hati dia tak senang, tapi dia sembunyikan. Dia tukarkan lain. Dia buat. Jangan cari siapa lah. Ini daripada zaman Nabi Muhammad SAW lagi dah ada. Zaman Nabi dulu, Bani Israel, Nabi Musa adalah manusia yang macam ni. Allah akan keluarkan manusia-manusia yang begitu. Jadi kita tak payah nak kata orang tu baik, orang ni buruk. Sebab bila kita duduk pelajaran ni, Rasulullah Allah Ta'ala dah ajar akhlak dia. Kita duduk antara yang dia bagi tahu satu orang wali Allah, kita duduk di tengah pertengahan sederhana. Ada baik, ada buruk. Di tengah-tengah ada taman yang sangat indah. Apa taman tu? Dah. Jangan. Orang tinggal. Ayam Mariam sini. Saya dah duduk luar sekejap. Mana? Mariam, jangan tolak-tolak. Buka air pintu. Dan diam jadi di tengah-tengah tadi antara baik dan buruk, kita tak duduk antara kedua tu. Kita duduk di tengah-tengah, kata wali Allah tu. Di situ ada taman yang sangat indah. Itulah di situlah diduduknya para nabi, para orang yang dekat betul-betul dengan Allah, yang dikatakan tadi irji'i ila rabbiki. Dia duduk di situ, dia main duduk situ. Jadi dia kalau terjadi baik, dia tak duduk kat baik tu. Kalau terjadi kepada yang tak baik, dia tak suruh terjadikan Allah, dia tak duduk situ, tapi dia merasakan keinsafan dengan Allah. Merasakan dia telah berbuat kezaliman.
Oh, manis di situ. Di situ tengah-tengah tu. Bukan semua orang boleh duduk situ. Kalau tak mengaji kenal diri, kenal Allah ni, dia nak duduk kat baik je. Lepas tu dia buat tak baik, dia buat tak tahu je. Jadi dia macam seolah-olah dia baik je. Padahal dia melakukan tak baik, dia memprotes tak baik tu. Dia seolah-olah dia tak rasakan itu tak baik tu. Tapi bagi orang yang duduk antara kedua tu, di tengah-tengah di taman yang indah dengan Allah, maknanya di situ orang beruntung. Dia puji ke, dia apa, dia tak, orang kata dia betul ke tak betul, dia tak kisah. Yang penting dia dengan orang nak tuduh dia fitnah, dia apa benda, yang penting dia dengan, dia tak perlu nak kata aku yang betul, tak payah. Dia tenang dengan Allah cukup. Dia hanya tenang dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadatil. Mereka tu faman kana, Allah Taala kata barang siapa yarju liqa'a rabbih. Liqa'a rabbih tu maknanya barang siapa inginkan pertemuan liqa'a rabbih dengan Allah. Oi, pertemuan dengan Allah. Kita ni raja Sultan Abdullah, Raja Agung jemput kita datang minggu depan. Macam mana hari ni kita dia utus? Macam mana rasanya? Bangga. Seronok, bangga, nak cerita kat orang aku semana persiapan nak jumpa. Tak? Tapi Allah punya panggil kita tak. Kita tak pernah nak rasa lebih. Itu manusia. Manusia dia tak hidupkan kita. Apa yang ada dia baik buat kita. Tapi kita sanjung raja tu tadi. Bila dia nak bertemu kita rasa macam, kenapa? Kenapa kita rasa dia tu hebat nak jumpa? Bukan saya nak pelekehkan raja, bukan. Cuba saya nak nilaikan dengan Allah ke dengan kau dah silap ni. Mengapa dengan Allah? Ibaratnya tiap malam Allah tu manggil kau untuk qiyamul lail. Malam saja pun kau tak rasa kenikmatan, keasyikan dengan Allah SWT. Jadi adakah kau kenal Allah? Kau kenal ke Allah macam tu? Kau bukan kenal Allah. Kau tahu Allah tu boleh bagi macam-macam. Itu yang kau tahu. Bila kau keadaan terdesak, barulah kau bangun tengah malam bersungguh-sungguh mohon. Sebulan, 2 bulan, dah dapat. Lepas dah dapat, engkau dah tak ada selera untuk beribadah kepada Allah. Tak malu ke? Allah bagi kau hidup, Allah bagi kau macam-macam, kau tak ternilai. Hari-hari dia bagi nikmat. Kau tak mampu hitung. 2 biji mata je yang kau ibadah kata 40 tahun tu. 2 biji mata yang dia bagi, kau takkan sanggup nak membayar dengan amal-amal 40 tahun. Tu 2 biji mata je. Memang tak boleh bayar pun. Ada orang boleh bayar apa ni, Allah bagi 2 biji mata penglihatan ni, hidup dia boleh bayar. Tak boleh walau dengan amalan pun. Tapi mengapa manusia? Dia tak mau kenal Allah, kenal diri. Itu maknanya mengundang malapetaka yang lebih besar. Derhaka kepada Allah tu makin banyak kau beramal, makin banyak kau derhaka kepada Allah. Kau derhaka macam dengan mak bapak engkau. Makin kau kaya, kau campak-campak duit dengan mak bapak engkau. Ibarat gitu. Sedangkan Allah suruh buat ihsan. Kau kaya macam mana pun kau, bukan makna kau boleh jadi ketua pada mak engkau, tak. Dia tetap ibu engkau, kau tetap. Allah bagi bau, kau bagi senang sikit, Allah bagi engkau dah. Dengan Allah kau buat gitu. Dalam solat kau lalai, kau macam-macam kau buat. Susah nak dicakap. Kalau belajar kenal diri, kenal Allah, baru kita tahu banyak benda yang kita dah buat silap dengan Allah. Naik motor, naik kenderaan, pergi sana jalan kaki, rasa macam kudrat kita je. Kita boleh buat suka hati je. Bila kita belajar baru kita sedar, ya Allah, dah banyak 20 tahun, 30 tahun aku gunakan kaki, aku tak pernah rasa bahawa kaki ini adalah kudratullah. Aku tak pernah berterima kasih kepada Allah memberikan kepada aku kudrat untuk aku dapat bergerak kaki aku ke sana ke sini. Nanti jangan dah ilaha illallah. Kira untung lagi kau dapat sedar kat dunia ni. Ada yang sampai ke dah wafat, dah sakaratul maut,
baru nak, tak boleh nak minta hidup. Jadi kita ni beruntung, kita masih lagi hidup ini, Allah bagi perkenalan diri Allah kepada kita. Ya Allah, syukurnya ya Allah. Itu tadi, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan soleh. Barang siapa Allah sampai merendahkan diri, Allah tu sayang kat kita, dia merendah diri, dia suruh kita, siapa nak perjumpaan, pertemuan dengan aku, hendaklah dilakukan amal soleh. Wala yusyrik. Jangan sekali-kali mengadakan diri kau ataupun yang lain. Aku aja. Kau bertemulah dengan aku. Kau matikanlah diri semua, tak ada. Kau hancurkan, leburkan. Tak ada semua. Yang ada hanya Allah. Engkau bertemulah dengan aku. Di situ tempat yang paling nikmat. Kau bertemu dengan Tuhan kau. Kau bertemu. Ibarat bertemu tu maknanya, dia bukan ada di depan, dia bukan di tepi, bukan di kanan, di kiri, di atas, di bawah, di tengah. Tidak. Tak berantara maknanya. Tak berantara maknanya kita kena hilangkan semua. Baru ada di la ilaha il. Tak ada semua yang ada. Baru betul. Selagi kau ada, diri kau pun ada sikit, tak boleh. Ada dua juga. Dasar dia kata, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan soleh wala yusyrik. Dia kata, jangan sekali-kali mensekutu. Maknanya ada engkau, ada aku pun sekutu juga. Kau mensekutukan, kau menduakan aku. Tak boleh. Bang tak boleh. Maknanya kita jangan sekali-kali berjumpa Allah Ta'ala nakkan sesuatu hajat. Pertemuan kita kan, kalau nak pertemuan kita dengan Allah, jangan kita bawa hajat dulu. Harus pertemuan tu lebur, tak ada apa, tak alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadra, buang semua, buang. Tak ada diri kita. Datang tu semata-mata kosong. Dia aja yang ada. Maknanya pertemuan kita. Tak bawa hajat apa-apa. Jumpa raja ni tak bawa hajat apa-apa. Selalunya orang dapat jumpa raja, ini peluang nak minta projek tu. Memang Allah tu bagi. Raja tu memang bagi. Tapi pertemuan kau tergendala. Pertemuan kau tu tadi terputus sebenarnya. Sebab kau bertemu tu bukan nakkan Allah tu tadi. Nak dirinya tu tadi. Tapi kau nakkan hajat yang kau bawa tadi. Sedangkan Allah kata, alam nasyrah, bukankah aku telah lapangkan? Aku clearkan semua dalam otak kau semua. Tapi kenapa kau datang jumpa aku bawa lagi benda-benda? Takkan rugi kau? Itu benda-benda tu semua hak engkau, kau jangan risau. Tapi engkau tu kepunyaan aku, kata Allah. Punya Allah berendah diri. Allah bagi tahu lagi. Kita ni, diri kita ni hak Allah. Jangan dibawa yang lain. Mana kalau bawa lain, kau tak akan boleh berjumpa dengan pertemuan dengan Rabb kau. Dia kata tadi, faman kana yarju, siapa yang nak pertemuan dengan aku, liqa arabi, pertemuan dengan Tuhan, falyamal amalan soleh. Apa tu amalan soleh? Amalan soleh tentu amal orang yang ikhlas, yang kenal diri, kenal Allah. Dan dalam ibadat, jangan mengakui engkau yang melakukan. Hidup engkau ni, kau jangan sangka engkau punya hidup. Hidup engkau ni 24 jam hak Allah. Baru kau sentiasa bertemu dengan, sentiasa dengan Allah, berkehidupan dengan Allah maksudnya. Untunglah. Kalau duduk di syurga belum tentu lagi engkau dapat jumpa pertemuan. Tapi kalau engkau dah di dunia lagi, engkau dah dibagi pengenalan, kau nak betul-betul dengan Allah, pasti Allah akan bagi. Sebab Allah sendiri, dia nakkan kita. Dia bukan nak tengok amalan kau banyak-banyak. Tak heran Allah Ta'ala. Sebab kau lakukan amalan-amalan tu semua daripada kudrat siapa? Allah. Allah. Kita gunakan kudrat Allah. Siapa yang bergerakkan kehendak untuk kita lakukan ibadah? Jadi nak kita bawa depan Allah, ya Allah aku beramal. Padahal tu semua Allah Ta'ala punya. Allah tak berkehendak untuk, Allah nak kau betul-betul datang kosong, betul-betul dia. Baru pertemuan dapat bertemu ni. Baru hidup kau dengan dia betul. Itu orang yang kenal diri, kenal Allah. Para Rasul, para Nabi-Nabi, para wali-wali Allah, ini maqam dia. Dia takut ada merasa di dirinya. Sebab
ilmu tu adalah la ilaha illallah. Dia faham, dia meyakini, dia mengimani. Imani bukan sebut macam kebanyakan daripada kita ni. Bukan negara sinilah, negara tempat lain. Bukan bumi sini. Dia tak mengimani, dia sekadar menyebut aja. Mana sama. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawi. Orang mukmin, para rasul, para nabi, para wali Allah kenal diri, orang yang kenal diri, ulama rabbaniyun, ulama ketuhanan, dia ni adalah orang mukmin. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Orang yang tak kenal orang fasik, mana sama lah. Allah Ta'ala soal, Allah jawab balik, la yastawi, tidak sama, jauh sekali. La tidak maknanya tidak sama sekali. Orang ni yang kenal aku, orang mukmin ni tadi, dengan orang fasik ni tak sama. Lain, kategori dia lain. Tempat duduk makam dia tu. Orang yang makna mukmin ni, dia makna dicintai oleh Allah, dan Allah menyintai dia, dia menyintai Allah. Yuhibunahum kahubbillah. Dicintai, Allah pun cinta, dia pun rasa cinta, sama-sama rasa cinta. Ini Allah cinta kat kita, kita tak. Apa bukti Allah cinta pada kita? Apa dia? Kasih kehidupan. Betul. Kasih nikmat banyak tak? Banyak. Yang paling besar, dia bagi hidup. Ya Allah. Ruginya kata Rasulullah kata, aku ni utus untuk memerangi manusia dengan kalimah la ilaha illallah, supaya manusia faham la ilaha illallah. Aku memerangi mereka, bukan memerangi bunuh. Dia nak manusia betul-betul faham la ilaha illallah, bukan menyebut aja. Memerangi itu supaya kita betul-betul sampai kita kenal Tuhan kita. Bila kita sebut dia, tak ada kita dah yang ada. Maka tu dia kata iman ni terpecah pada 70. Iman, keyakinan. Yang paling kecil dia maknanya kita ada ranting kat tengah jalan, kita ambil, orang tak tahu. Kita takut tengah jalan orang tersepak ke apa benda, basikal, motor terlanggar. Orang tak ada, kita ambil. Itu yang paling kecil iman. Yang paling besar iman apa? Menyebut kalimah, meyakini la ilaha. Maka tu Rasulullah bagi tahu, jadidu imanakum akthiru min qawli la ilaha. Perbaharui iman kau. Makna baru seperti alam roh. Hanya nak Allah je, tak mulai. Barukan balik Nabi kata. Dengan apa? Akthiru, banyak-banyak. Maknanya banyak-banyak tu faham betul-betul. Bukan sekadar sebut banyak-banyak. Maksud akthiru tu. Akthiru tu banyak-banyak faham. Sampai engkau sebut la dah tak ada engkau. Yang ada betul lebur engkau. Baru akan barukan balik iman kau. Kalau sekadar banyaknya belum sampai yang dimaksud aksiru min qauli la ilaha illallah. Aksiru min qauli, banyakkan sebut tu maknanya faham sampai kau tak ada dah. Lebur, baru kau akan dapat baru. Rasakan baru iman kau. Kau tak mau yang lain dah. Seperti alam roh kau mula-mula jadi. Mana ada ingat tertarik ke TO ke Kentucky ke McDonald, mana ada, tak ada ingat semua tu. Waktu tu alam roh dia akan balik kan gitu. Ya Allah, nikmatnya siapa dapat dibawa ke situ, dibawa kembali ke alam kita dulu roh, sebelum kita tazahir dulu 4000 tahun kita ni jadi roh dulu. Roh kita hanya dengan sifatullah, dengan Nur Muhammad, berkasih sayang, bertawaf kat sifatullah, kasih sayang, syirullah. Roh kita tak mau ke mana-mana. 4000 tahun 4000 tahun kita dah kenal Allah dah kenal sifatullah dah. Tak mau lain. Asyik kat situ roh kita. Masuk ke dalam jasad, lupa perjanjian kita tadi. Lupa tu tadi. Itu beruntung faman kana yarju liqa'a rabbih falyam. Untunglah orang yang dia nakkan balik pertemuan dia dulu di alam roh dulu dengan Allah perjanjian. Ada ke kita janji dengan Allah? Mana ada saya janji dengan Allah? La haula wala. Ada orang tak yakin ke situ. Dia tak rasa dia ada janji dengan Allah Ta'ala. Berat benar. Habis tak ada janji kau, siapa jadi engkau? Kau jadi sendiri ke? Oh, mak bapak engkau tu daripada mana benih tu datang?
Ke Allah bagi rasa kasih sayang pada mak, bagi kasih sayang pada bapa, bercantum kasih sayang tu dua, baru jadi benih. Lepas tu Allah juga yang nak hidupkan benih tu. Semua main peranan 100% Allah. Jadi engkau ni daripada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau bukan daripada mana-mana pun. Daripada planet UFO mana ke. Bukan. Kau daripada makhluk asing ke. Bukan. Kau semua daripada Allah. Semua kita daripada Allah. Iblis daripada mana? Abang? Iblis daripada mana? Allah juga yang ciptakan. COVID? Allah juga yang ciptakan. Yang kita pergi jadi huru-hara kenapa? Nampak lagi tu. Nampak lagi tu. Ada banyak. Itu kata tadi, perlu la ilaha il. Belajar kenal diri, kenal Allah. Baru kita faham apa tu la ilaha. Boleh kita naturalkan balik. Nak inject vaksin, inject lah. Kau 100 kali, inject lah. Dan kau punya sistem memaksa. Kan? Paksa lah kau. Masuk ke aku tauhidkan balik. Kan? Tak jadi halnya. 100 kali, 100 kali. Tetap dalam aku tauhid. Kau tak boleh kontrol aku. Memang tujuan kau nak inject supaya kau boleh kontrol manusia. Tu Yahudi punya agenda. Tapi peduli kan lah. Allah tu lebih kuasa. Inject lah kau. Aku la ilaha illallah balik. Aku waqul ja'al haqu wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Lenyap semua. Lenyap balik. Aku dah yakin dengan Allah. Ini tak boleh buat apa-apa. Itulah. Dah kaedah dia memaksa kita kan. Semua kita nanti. Nak pergi pasar pun nanti. Kalau dia nak kena tunjuk kad kenalan lain. Ada cop dah divaksinkan. Punya dia nak kontrol kita. You sangat kan. Tapi dia tak boleh kontrol hamba Allah. Yang kenal Allah. Kau tak boleh buat apa-apa. Lemah kau punya permainan Yahudi. Lemah. Inject lah kau 100 kali. Tak ada hal. Aku tetap mentauhid kau. Itu yang kita nak bagi faham manusia sekarang. Biar dia inject. Saya tak ajar suruh untuk saya inject. Orang tanya saya. Macam mana apa? Saya inject tak? Inject lah. Kalau dia inject lah. 100 kali pun tak apa. Apa ada pasal? Cuma jangan dibagi bayar lah. Pasal dia sekarang nak cari duit sekarang ni. Kan? Mula-mula kau tak nampak lah. Nanti kau akan nampak nanti. Pertama dia nak kontrol kau. Sebab dalam vaksin tu ada sesuatu dipanggil tadi benda batil. Kalau orang dulu tahun 60-an, 70-an, 80-an, masuk 90-an dah kurang. Dia panggil santau. Santau ni benda yang sangat halus. Dia menggunakan angin untuk hantar. Dia gunakan ayat-ayat setan, ayat-ayat iblis. Dia ikut angin. Angin datang dari sini, dia pun orang di sini. Dia tu dia tahu dalam makanan, minuman. Rasulullah sendiri pun pernah diracun dalam makanan Rasul. Kan? Itu dia ambil kaedah tu lah, iblis tu. Dia ajarkan kepada Dajjal. Dajjal ajar pada orang Yahudi. Benda dia dah lama. Lahir-lahir anak-anak, tahu siapa negara dah kita merdekakan, anak-anak mereka mesti di-inject vaksin, injection baru lahir. Tak kena inject, tak boleh sekolah, tak boleh ni, tak boleh mana dia kena asingkan. Dia dah jadi makhluk asing kan. Kan dia paksa semua. Kita tak sedar kan daripada sistem Yahudi tu dah di. Jadi kita tak boleh nak elak, kena buat jugalah. Tapi kita yang kenal diri, kenal Allah, jadi hamba Allah, kau tak boleh buat apa. Tetap dia naturalkan balik. Tahu? Jadi do ima lakum aghfiru min qaulillah. Itu ada. Kita jangan menentang mereka. Tapi kita ada cara untuk membasmi mereka. Dia nak rosakkan akidah kita supaya mempercayai dia, mengikuti dia ke lubang biawak, ke lubang neraka jahanam. Kita akan, sebab dia tahu tempat dia dah memang gitu. Jadi iblis pun bersyarikat dengan orang-orang Yahudi untuk buat penyembahan, buat ritual untuk menghormati bos dia yang sama-sama tempat dia di. Sebab dah termakan janji-janji palsu iblis. Siapa yang dia janjikan palsu tu? Pertama orang Yahudi. Maka tu kita tak boleh bermesyuarat dengan orang Yahudi, kata Rasulullah. Yahudi bukan Israel Yahudi Yang saya sebut ni Yahudi sebab kita tak faham lagi Yahudi tu apa maksudnya. Sifat tu tadi. Sifatnya adalah menipu dan mengajak manusia menipu.
Itu ya. Sebab itulah Dajjal dia punya bos. Dan Dajjal bos dia adalah iblis. Setan-setan. Jadi jangan dicari orang Yahudi itu di Israel. Ya, bila kita dah tahu sifat dia, dia ada dalam rumah kita. Dia ada dekat sini, kata Rasulullah, ada dekat sini. Dan sekarang dah makin dah banyak. Tapi dia tak mengaku dia Yahudi. Dia kata Yahudi tu kat sana. Negara Israel dia kata itu Yahudi, itu orang Yahudi. Jangan takut dengan orang Yahudi. Sifat dia tu perangai. Ada tak kat negara kita? Banyak dah. Minta maaf. Di kalangan pemimpin-pemimpin, di kalangan ulama-ulama dah jadi sifat-sifat Yahudi. Lebih takut kepada makhluk tu, sifat Yahudi ya. Dia tak yakin kepada Allah. Sifat Yahudi lah tu. Minta maaf jangan terasa pula dalam YouTube ni mana saya nak bagi tahu ini al-haqq. Al-haqq ni kalau datang dia akan yang batil lenyap. Al-haqq pakaian Imam Mahdi. Dia bukan pakaian maknanya. Dia tetap juga daripada Rasulullah SAW, para Nabi, para wali Allah. Imam Mahdi, siapa pun yang mengenal diri, mengenal Allah, termasuk golongan yang hak. Jadi bila batil, automatik akan hancur ataupun lenyap. Jangan risau lah. Yang risaunya kita tak duduk kat al-haq tadi. Tak kenal diri, tak kenal Allah. Lepas tu rasa syok macam kita ni seolah-olah duduk kat al-haq. Al-haq ni harus kenal betul-betul diri kita. Baru kita kenal al-haq tu macam mana. Kita ni tak ada, yang ada al-haq. Masih lenyap lah benda. Diri kita pun termasuk juga batil. Kerana diri kita ada nafsu keingin. Lain yang diinginkan oleh Allah, lain yang kita. Allah suruh buat A, kita buat B. Dan datang A. Kita kata, ni A ni akulah yang nak, bukan Allah. Pun ada juga, syirik juga tu. Kita seumpamakan tu kita. Pun syirik juga, dua juga. Dia tetap Allah tu yang kata, ni bukan aku, Allah. Kalau dia kata kita mengaku Tuhan pula. Kan? Dia tak faham kan? Itu pedulikan. Mereka ni bukan tak faham. Kadang-kadang dia iri hati, dia benci, dia fitnah. Dia peduli. Macam-macam sifat manusia ni. Dia sembunyikan. Tapi kita tahu bila kita dah dengan Allah, jangan risau. Peduli orang nak fitnah ke apa benda tu. Kita kena anggap itu semua adalah perbuatan-perbuatan Allah untuk menetapkan diri kita jangan berpindah di mana-mana. Jangan duduk di situ. Hanya duduk dengan biar keliling kita penuh dengan zombie, penuh dengan manusia munafik, manusia yang lebih teruk daripada binatang. Memang sekarang kita dah didudukkan di situ. Kita dah bercampur baur. Susah kita nak kenal orang yang membawa watak al-haq. Susah kita nak kenal Imam Mahdi dah. Ataupun kita susah nak kenal pengikut Imam Mahdi. Atau sifat-sifat orang mentauhidkan Allah tu kita dah tak nampak sekarang. Sebab kitanya sendiri, manusia sendiri dah tak mau mentauhidkan Allah. Hanya menyebut melafaz dia. Tapi tidak. Dia cakap bahasa apa? Dia bahasa Arab boleh, bahasa macam-macam bahasa dia boleh. Ya, yang pentingnya kita semua akan faham. Ya, sebab kata-katanya nyata jelas. Ya, orang tengok wajah dia pun tahulah. Ya, cuma bila benda batil ni larilah. Tak boleh tahan napas dia. Napas orang yang berzikir, yang betul-betul dengan Allah, akan sifat-sifat batil akan macam Rasulullah SAW bagi tahu. Hadis ni. Sayyidina Umar tu kalau dia dah lalu situ kawasan, iblis ke apa tak berani nak lalu. Jejak Sayyidina Umar je. Sebab apa Sayyidina Umar sampai begitu sekali? Al-Faruq dia kata. Pencegah kemungkaran. Al-Faruq gelaran Nabi bagi. Sebab apa? Iblis pun tak berani lalu kalau dia ada. Jadi orang yang ahli tauhid, orang yang betul-betul mengesahkan Allah, iblis tak berani. Rasulullah SAW kan ada dialog tadi saya bagi tahu kan. Siapa musuh kau iblis? Rasulullah tanya. Engkau lah Muhammad. Kenapa?
Engkau kenal diri, kau kenal Allah. Engkau yang paling kenal Allah. Aku takut. Tak berani. Itu tadi. Kedua, orang yang sama macam kau. Tak kenal diri, kenal Allah. Aku tak berani. Aku tak boleh goda. Aku takut. Sebab engkau jadi hamba Allah yang sebenar. Allah jaga engkau. Engkau dah tak ada. Macam mana aku nak goda engkau? Tapi engkau ada yang rasa kedirian, aku boleh goda. Jadi beruntung kita. Itu tadi kelebihan, maknanya bila kita, maka tu Allah nakkan sangat kita ni, wa qada rabbuka alla ta, Allah nak selalu, Allah merendah diri, tolonglah seolah-olah, jangan kau pergi mana-mana, jangan kau ada rasa diri kau, tetapkanlah ikat diri kau yang ada hanya aku, kau duduk dengan aku je ibaratnya, jangan kau keluar lagi. Kalau kau keluar pun Allah tak budu, kau keluar atas aku suruh kau mengikuti sistem aku. Tu Rasulullah SAW 24 jam sentiasa begitu dengan Allah dan ikut sistem apa yang Allah Ta'ala suruh. So gini sini, so gini apa yang datang tadi, anzala ala abdil kitaba walam yaja'alahu, apa yang Rasulullah terus Rasulullah, dia tak ada, Rasulullah tak ada berbalah lagi, datang tu Rasulullah tak ada berbalah-balah tak ada kalau macam ni ni macam ni, dia tak ada berbincang-bincang, untuk datang memang Rasulullah terus je, hakul yakin wa kamul yakin dengan Allah Ta'ala, tepat punya. Gitu yang saya maksudkan tadi, bila orang dah wa qada rabbuka, bila dia dah betul-betul ikat dirinya, tak ada lagi diri dia, ada Allah, baru dia akan disuruh oleh Allah sistem dia sendiri, fatwa sendiri, baru jadi kitab-kitab. Jadi bila kita duduk situ, nanti apa yang dalam kitab-kitab hadis ke Quran semua ada, sebab kita yang direct daripada yang di sisi Allah. Ada ke manusia yang begitu sekarang ni? Orang yang hati dia tu tadi tak mengenali Allah, tak faham Allah, ilmu banyak, bergudang-gudang PhD dia, tapi dia masih tak faham. Ada ke manusia macam dia dalam otak dia tak fikir ada manusia macam tu. Sebenarnya Nabi dah bagi tahu, kalau ada pun orang yang boleh berbicara dengan Allah langsung, ada pun adalah sahabatku Sayyidina Umar. Mana ada tak manusia yang boleh? Ada. Rasulullah nak bagi tahu tu bukan Sayyidina Umar aja. Kalau aku tu, maknanya aku start lain Sayyidina Umar. Maknanya Rasulullah kata, ada lagi manusia yang boleh langsung berbicara langsung dengan Allah. Tu boleh. Sayyidina Umar apa? Rahsia dia kata. Rahsia Sayyidina Umar lain, Sayyidina Ali lain, Abu Bakar lain lagi. Tapi semuanya dia orang mesti kenal diri, mesti kenal diri, kenal Allah tu Rasulullah aja. Itu ibu dia. Kalau dia tak ada tu, tak boleh dia dapat benda ni. Jadi bila kita dapat ni, baru kita faham kenapa Sayyidina Umar dia dapat macam ni. Dia boleh berbicara dengan Allah. Kenapa? Sayyidina Umar kata, kalau aku ceritakan nanti orang pancung leher aku. Supaya kat Sayyidina Ali. Kerana kau tak boleh nak faham benda ni. Selagi kau tak kenal diri, tak kenal Allah, kau tak akan boleh faham benda. Tapi kalau kau betul-betul nak kenal diri kau, nak kenal Tuhan kau, pasti Allah akan tunjukkan. Itu betul. Dia kata wal yatalataf wala yus'iran nabikum ahad. Hendaklah kau berlemah lembut, jangan kau ceritakan alam ahadah kau pada seseorang pun. Alam ahadah tu jangan diceritakan kepada sesiapa pun. Perihal kita punya rahsia dengan Allah. Mana boleh. Tapi bagi orang yang ahli, dia tahu. Engkau sembunyikan ke apa, dia tahu pasal engkau orang ahli Allah. Sama orang ahli Allah akan kenal orang ahli Allah. Dia buat tu semua betul. Tapi orang yang bukan ahli tetap akan memprotes. Dia bukan ahli Allah. Jadi Sayyidina Umar itulah tadi. Dia boleh ilmu laduni. Macam Nabi Khidir dia boleh. Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Osman, sahabat-sahabat yang lain, semua ada tu. Dia ada ilmu spesial. Sebab dia dah dibagi oleh Rasulullah ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Itu ilmu tauhid. La ilaha il. Bila dah tak ada diri dia, Allah akan singkap semua. Tak ada yang tersembunyi. Dia dah lebu diri dia. Dia dah duduk kat maha gaib. Jadi ada gaib lagi tak? Mana ada gaib lagi, terbuka lah semua kan. Dia tahu orang ni gini-gini, daripada A lahir macam mana, mak dia asal dia macam mana, boleh jadi ni bercampuran apa, anak dia campur orang ahli maksiat campur dengan orang ahli main judi, bapak dia main judi, keluar baka yang ni. Boleh baca tu.
sampai keturunan ni membawa keturunan yang akan merosakkan muka dia tahu daripada A tu keturunan kau, dia tahu punca rosak tu pada mana. Sebab dia dah dengan Allah Ta'ala, apa ada. Tapi kalau aku bagi tahu, kau pancung leher aku, kau kata aku memfitnah. Padahal aku berkata ni adalah apa yang Allah Ta'ala ceritakan balik, recorder tu diulangkan balik. Bukan susah bagi Allah. Kat tangan Allah ada recorder, dia reverse balik, reverse balik. Ditunjukkan. Dia nampak dia. Pap, berhenti situ dah sampai sekarang ni. Kalau dia nak lajakkan lagi pun boleh. Ke depan pula dia tunjukkan pula. Bagi Allah tak ada susah. Tapi bagi orang yang betul-betul dengan Allah, dia akan ada benda tu. Macam Rasulullah, dia tahu yang dulu awal penciptaan sampai hujung nanti berapa banyak yang masuk neraka, semua Rasulullah tahu. Penghujung akhir zaman, Yajud Majud keluar, Imam Mahdi dulu keluar, baru turun dari Dajjal, lepas Dajjal turun Yajud, semua tepat Nabi begitu. Padahal 1000 tahun lebih. Jadi pula nanti orang syurga neraka berapa banyak isi dia, neraka jahanam macam mana, semua Nabi SAW dah diceritakan oleh Allah satu persatu semua. Tak ada tersembunyi. Subhanallah. Hebat Allah, hebat. Tak ada susah bagi Allah. Jadi beruntungnya kita bila kita belajar kenal diri, kenal Allah, kita tak mau duduk yang lain. Kita tak mau duduk yang lain. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Dia kata tadi. Kenapa Nabi Muhammad SAW disuruh kul? Kul, katakan. Innama, sesungguhnya, innama ana basyarum. Sesungguhnya aku manusia seperti basyarum, seperti kalian semua. Allah mula-mula suruh Nabi Muhammad cakap begitu. Kul inna. Kul, katakan Muhammad. Kul. Kata macam mana ya Allah? Katakan engkau ni manusia seperti mereka. Ana basyarum. Aku sama macam. Kemudian, mislukum, namun mislukum. Yuha ilayya. Yuha, namun kepada engkau dibagi beza pula tadi. Tadi sama mula-mula. Kemudian lain tajuk pula, bila engkau dah kenal diri, kenal Allah, Muhammad, yuha ilayya. Engkau mendapat wahyu daripada Allah langsung, laduni ke wahyu ke, untuk mengajak annama ilahukum ilahun ajak tak lain kerja yang paling mulia, mengajak, mengesakan, menombor satukan. Tak ada kerja yang lain yang kau bawa, melainkan kembali kepada ku juga. Jadi kita bila dah kenal diri, kenal Allah, itu juga yang kita bawa. Yang macam mana Nabi disuruh cakap. Cuma itu makam Nabi. Nabi pun cakap, aku sama macam kalian. Nabi Allah Ta'ala suruh cakap sama macam aku, basyarum, macam manusia macam kalian. Jadi kita bila ada ilmu ni, memang kita anggap semua ni semua adalah sama. Namun beza dia pada kita ni mengajak manusia kepada itu je beza dia. Untung tak? Untunglah bila kita faham bahawa tak ada lagi hidup kita yang lebih seronok, melainkan kita sama-sama ilahun sama-sama mengesakan Allah, itu je. Tak ada. Terima kasihlah Syekh Ustaz bagi tahu ilmu ni, tak ada di kitab mana-mana tu. Saya bai'ah dengan Syekh ya. Saya terima ilmu ni. Tak, engkau bukan bai'ah dengan aku, kau dapat langsung dengan Allah SWT. Kau dapat langsung dengan Allah Ta'ala. Kau bukan daripada aku. Kau bukan dapat daripada aku. Dan aku pun berkata, bukan aku yang berkata. Aku nak jelaskan ni, tauhid ni. Kalau kau rasa kau dapat daripada aku, maknanya ilmu kau tu tak betul lagi. Kau perlu anggap yang kau dapat ni, kau tak perlu bai'ah lagi, dan kau dah memang dapat daripada Allah. Apa yang aku cerita, kau dengar daya YouTube ke apa ni, sebenarnya kau tak perlu jumpa aku, kau tak perlu bai'ah pun. Tak perlu. Kau hanya perlu yakin kau dapat daripada Allah. Kau jangan cerita banyak. Jangan kau soal-soal lagi, berbalah-balah lagi. Engkau dah yakin, dan sudahlah, apa yang kau nak perlu bai'ah untuk apa? Untuk nak naikkan nama guru tu? Untuk nak sanjung guru ke tu? Aku bukan guru, aku tak belum kau nak sanjung. Aku ni sama macam kau. Sama. Aku ni tak ada, kau pun tak ada sebenarnya. Manusia yang bergelar tak ada. Jadi kau pun tak ada, aku pun tak ada, sama-sama tak ada. Yang ada sama.
Itu sudah. Jangan kita cuba-cuba nak naikkan ni, tak perlu. Rasulullah pun tak mahu nama dia dinaikkan. Cukup Allah dah cukup. Jadi kita perlu ada tauhid ni, dia jangan ada sikit pun. Kita cukup Allah cukup, dah tak perlu lagi. Kita belajar diri kita, ajarkan orang supaya jangan naikkan nama-nama engkau Allah je. Ini kalau ada guru-guru yang nak naikkan nama dia tu jangan jaga-jaga. Nanti kau akan bawa sifat tu. Tauhid kau tak lepas tu. Tak sempurna tauhid kau tu. Tak sampai dinding zat tadi. Tak sampai kepada kedirian dia sebenar. Sampai dirian sebenar kau dah tak nampak guru tu, kau tahu bahawasanya duduk ni tadi kau langsung dengan Allah. Walaupun dalam YouTube kau masuk ke rohanian dia, kau yakin terus. Sebab Imam Mahdi dia bawa beginilah. Jarak jauh dia cakap sampai kat kita. Yakin. Mana yang tak yakin tu nasib lah. Tu memang dah sifat batil kan. Kalau ada sifat hak, dengar dia cakap sampai pun kita yakin daripada betul ni daripada Imam Mahdi. Kan? Tu. Jadi begitulah. Kita punya bila kita dah dengan Allah, tak ada yang tersembuh. Semua yang kita nampak daripada Allah, tak ada nampak yang duduk, berdiri, baring, apa kita tak nak yang lain. Sebab kita dah kata qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Seolah-olah Rasulullah tu disuruh oleh Allah katakan aku sama, dan tidak lain aku dibagi wahyu oleh Allah Ta'ala. Jadi aku dah tahu dah wahyu yang datang padaku untuk sentiasa mengesakan Allah. Jadi tolonglah Allah, jangan bagi aku ada kedirian aku, Rasulullah kata. Jangan biarkan aku urus diri aku walau sesaat, walau sekelip mata, walau setegup jantung pun. Jangan kau bagi aku ada rasa, ya Allah. Nabi akan cakap begitu. Sebab dia dah tahu dah. Hala tujuan adalah tak lain 24 jam itu je kerja dia yang. Jadi bila orang dah kenal diri, kenal Allah, gitulah dia tak mau lain dah. Kemanisan tu hanya dengan Allah. Tak, kalau ada lagi diri dia, mana belum. Tu saya cakap tadi, antara baik dan buruk kau duduk tengah-tengah. Selagi kau tak boleh duduk situ, maknanya kau belum lagi faham kat mana dikatakan tempat irji'i ila rabbiki tadi. Tempat maknanya kau kembali kepada Allah. Tempat kembali pada Allah antara duduk dan pertengahan tu, iaitu antara baik dan buruk. Maknanya betul dan salah. Kau tak duduk antara kedua tu. Kau duduk ke tengah-tengah tu tadi. Supaya engkau tidak termakan dengan, kalau betul engkau tak rasa dipuji, dan kalau dihina engkau merendah diri sentiasa dengan Allah. Itu taman yang paling indah. Itu dengan duduklah situ. Ahli-ahli pecinta Allah semua di situ. Jadi dia tahu orang ludah ke dia, orang paling batu, orang fitnah pun dia tak duduk, dia tak mengatakan orang tu salah. Kita tak boleh 2-3 kali dah tak tahan dah. Orang ajar betul orang ni. Aku dah bagi 3 kali ni, 4 kali kena kau. Ya, kalau kita buat undang-undang kita, kalau dia orang tak boleh. Tuh, kau buat macam mana pada dia. Dia duduk pertengahan. Ya, dia tak terlalu tertekan sangat orang macam tu, dan dia tak terlalu orang kata dia baik ke apa, dia tak duduk kat situ. Dia duduk indah di situ. Tapi kalau orang tak boleh nak duduk di antara kedua tu, dia memang tak boleh tahan. Dia kalau dah duduk kat baik, dia tak nak orang hina. Betul? Mana boleh dia duduk kat baik. Tapi kalau orang dah duduk dengan Allah, dia tak menyangka diri dia baik. Dan dia tak pernah ingat dia pernah berbuat baik. Pantangnya tadi. Yang baik tu Allah. Aku duduk tengah-tengah sini, memandang kepada dia je. Itulah makna proses, makna kita nak mencari yang dikatakan ihdinas siratal. Kita minta pada Allah tunjuk ki. Tunjuk ki maknanya bukan makna tunjuk macam tu. Kita melalui proses yang Allah akhlakkan diri kita. Maknanya kita minta Allah tunjukkan akhlak-akhlak dengan itulah ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk ki. Pimpin ni aku, ajari aku akhlak dengan kau. Itulah ihdinas siratal mustaqim.
Faham ihdinas siratal mustaqim tu dalam solat kita akhlakkan aku supaya ada yang ada hanya. Itulah akhlak yang mana Allah Taala train kita supaya jangan ada merasa di. Itulah ihdinas siratal. Kita minta jalan yang tu lah. Ini tanya ihdinas siratal mustaqim macam mana jalan lurus tu macam. Oh jalan lurus ni buat. Itu panjang cerita. Kita pun nak sangka kita buat baik ni buat tak lepas juga. Ya, kita tenggelam dengan baik dengan buruk juga nanti. Tapi bila kita ihdinas akhlak kita dengan Allah tak ada merasa diri itu tepat. Akhlaknya kita kena jaga. Ihdinas siratal mustaqim minta tunjukkan aku akhlak dengan kau ya Allah. Apa akhlaknya nanti Allah tunjukkan? Jangan ada rasa kedirian. Betul? Itu kau dapatlah ihdinas siratal, barulah kau dapat jalan yang